Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ninur Akila Izzati binti Nur Hasri. Pada hari ini saya ingin membentangkan tentang konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dalam pengaruh media sosial. Okey, seterusnya kita pergi kepada pengenalan. Yang pertama, kita akan bertanyakan apa itu media sosial, dan yang kedua, apakah kesan yang akan berlaku jika pengaruh media sosial ini tidak terkawal, dan yang ketiga, apakah langkah ataupun panduan untuk kita kurangkan kes berlakunya pengaruh media sosial di Malaysia. Okey, yang seterusnya kita akan pergi kepada penyataan masalah. So penyataan masalah ni saya akan cari apakah yang saya ingin kaji dan mengapa saya memilih isu tersebut. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada persoalan kajian. Okey, persoalan kajian yang pertama adalah apakah konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dalam pengaruh media sosial. Dan yang kedua, bagaimanakah konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dalam pengaruh media sosial. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada objektif kajian. Yang pertama, saya akan mengenal pasti konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dalam pengaruh media sosial. Dan yang kedua, saya akan menganalisis konsep identiti dan jati Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan tamadun dalam pengaruh media sosial. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada batasan kajian. Okey, batasan kajian ini dijalankan oleh saya. Ini terbatas kepada pengkajian konsep identiti dan jati diri Melayu yang menjadi asas dalam kebudayaan dan ketamadunan Melayu dalam pengaruh media sosial yang terdapat di Malaysia. So kajian ini dianalisiskan dengan menggunakan jurnal-jurnal yang berbeza menerusi pelbagai bahan bacaan dan menerusi pelbagai jenis platform yang terdapat dalam laman sesawang. So dalam kajian ini kita akan membincangkan tentang pengaruh media sosial dalam kalangan masyarakat Melayu yang berlaku pada masa ini. Dalam kajian ini, tema yang diberikan adalah sangat universal, iaitu pengaruh media sosial. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada metodologi kajian. Okey, metodologi kajian menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat 2010, metodologi ini didefinisikan sebagai sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam suatu kegiatan, disiplin dan sebagainya. Metodologi ini juga merujuk kepada tata cara melaksanakan kajian atau tata cara untuk mendapatkan maklumat bagi mencapai matlamat kajian. Okey, yang pertama saya menggunakan kaedah kajian teks. Saya membuat rujukan melalui kajian daripada teks-teks seperti jurnal yang saya ambil daripada laman web. Antara rujukan daripada teks itu saya gunakan ialah pengaruh media sosial terhadap gaya hidup pelajar SMAN 04 Pontianak daripada Universiti Tanjung Pura Pontianak tahun 2016. Dan di situ ia membincangkan tentang maksud dan perkaitannya tentang pengaruh media sosial. So yang kedua, kaedah yang saya gunakan adalah kaedah perpustakaan. Okey, kaedah perpustakaan ini adalah salah satu metod dalam penyelesaian tugas yang saya selesaikan. So kaedah ini saya peroleh daripada Keratan Surat Aktan Akhbar, antaranya berita harian yang telah memaparkan tentang berita mengenai buli cyber akibat terpengaruh dengan media sosial dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada analisis kajian. Okey, analisis kajian yang pertama di sini saya akan menerangkan tentang definisi identiti, iaitu identiti ini merupakan satu gambaran yang menyeluruh mengenai seseorang serta matlamat hidup yang diinginkan. Seseorang itu mempunyai identiti diri yang berbeza dengan orang lain, kerana jika seseorang itu ingin membentuk identiti diri, dia perlulah mengembangkan idea pemikiran, sikap dan nilai-nilai moral yang ada dalam diri mereka. Dan jati pula bermaksud asli, murni, tulen dan tidak bercampur, dan manakala diri ini pula bermakna batang tubuh atau badan sendiri yang menurut daripada Ahmad Muhammad Said 2009, dan dengan erti kata lain, jati diri atau huwiyah dalam bahasa Arab bermaksud sifat ataupun watak yang asli yang dimiliki oleh seseorang atau bangsa yang membentuk identiti serta perwatakan bangsa itu. So yang seterusnya saya akan terangkan kepada definisi media sosial. Okey, media sosial ni adalah tujuan untuk memberikan
kebaikan kepada semua pengguna serta memberikan kemudahan dalam mengerjakan sesuatu perkara. Akan tetapi, ia juga mempunyai keburukan apabila seseorang pengguna itu menggunakan dengan cara yang salah. Penggunaan internet tidak terkawal dan melakukan penjenayah cyber ini akan menimbulkan pelbagai masalah. Tapi bukan itu saja, akan menimbulkan kebimbangan daripada pelbagai pihak dan pemikiran anak-anak muda yang semakin kurang sihat akan menyebabkan masyarakat Melayu akan menjadi kurang berilmu pengetahuan. Okey, yang seterusnya saya akan terangkan tentang akibat pengaruh media sosial. So, yang pertama saya akan terangkan di sini, menurut artikel yang saya dapat, iaitu melalui berita harian, saya melihat mengenai laporan tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF ketika tahun 2020. Kedudukan tentang kes buli cyber di Malaysia ini berada di tingkat yang kedua selepas negara India. Ini telah membuktikan bahawa aktiviti cyberbuli ini semakin mengganas dan berleluasa dalam negara kita. So, UNICEF ni pernah mengatakan bahawa ada 3 remaja daripada 10 menjadi mangsa dalam kes buli ini. Dan dalam artikel ini juga mengatakan bahawa golongan cyberbuli ini tidak mengenal usia kerana ia melibatkan semua golongan, tidak kiralah golongan muda ataupun golongan yang berusia. So, isu buli ini semakin hangat diperkatakan sejak munculnya ledakan teknologi pada masa kini. Jadi di situ, ia akan menyebabkan seseorang itu mengalami trauma yang melampau, tekanan emosi, dan ia boleh menyebabkan tindakan seseorang itu bertindak secara tidak waras, seperti mereka sanggup mencederakan diri dan mereka sanggup untuk melakukan bunuh diri. So, yang seterusnya saya akan pergi kepada pengantunan cyber. Pengantunan cyber ini berkaitan dengan rayuan ataupun pujukan cyber pula yang dipanggil cyber wronging ataupun pengantunan cyber. Rayuan mesra ini mempunyai pelbagai agenda di sebaliknya bertujuan untuk melakukan aktiviti jenayah melalui seksual, hutan dan memujuk mangsa untuk menjadi geledah dadah. Hal ini dikatakan demikian kerana mangsa itu telah ditawarkan dengan gaji yang lumayan dan ini akan mengakibatkan mangsa tersebut akan mudah terjerumus dengan kegiatan tersebut, seperti mana yang kita lihat kes-kes yang lepas-lepas. Okey, jadi yang seterusnya saya akan terangkan kepada penyebaran maklumat palsu. Penyebaran maklumat palsu ini kita dapat lihat memang tanpa batasan dan ia akan memberikan satu identiti baru kepada internet sebagai penyebaran maklumat palsu. Pelbagai media sosial dan aplikasi telah pun muncul dan ini membolehkan seseorang pengguna itu menghantar email ataupun mesej secara percuma dan sangat pantas. Ia juga memberikan perubahan kaedah kepada penerima penyebaran maklumat. Walau bagaimanapun, fungsi dan kemudahan dan kelebihan disediakan ini kerap kali disalahguna menerusi penyebaran maklumat yang tidak sahih dan tidak bermanfaat, termasuklah isu MH370, MH17 dan banjir dan isu-isu COVID-19 yang dilanda baru-baru ini. Dan seterusnya saya akan terangkan kepada kebebasan bersuara tanpa batas. Malaysia tidaklah mengamalkan sistem autorismen. So di sini saya ingin menentangkan walaupun undang-undang sedia ada telah pun dinyatakan, tapi masih ramai lagi di kalangan rakyat Malaysia masih belum faham apa makna sebenar hak kebebasan bersuara ini. Jadi di sini berdasarkan kajian Fadil Yusof dan Muhammad ini terhadap 7 kes yang telah menyebabkan penghinaan institusi diraja, didapati 2 akta saja digunakan untuk mendakwa bersalah akibat menghina institusi diraja, iaitu Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang perkongsian berlebihan. Okey, perkongsian berlebihan ni termasuklah perkongsian mengenai kisah pribadi, masalah keluarga, jumlah kekayaan dimiliki, memamerkan kecantikan dan mengelakkan rupa paras dan tubuh badan dan seumpamanya. Dan dengan tindakan ini, ia akan boleh mengganggu mental seseorang dan seseorang itu akan mengalami kemurungan yang berpanjangan. Okey, seterusnya saya teruskan dengan panduan penggunaan media sosial baru. Yang pertama, kita mengelakkan perbuatan mengadu domba. Yang kedua, menggunakan internet secara berhemah dan tidak melakukan cubaan untuk melakukan pembulian cyber. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan maklumat palsu walaupun tujuan kita baik, tapi kita perlu meneliti maklumat tersebut dahulu sahih ataupun tidak. Yang keempat, menjaga akhlak dan adab semasa menggunakan media sosial bagi menjaga keamanan beragam perkauman dan tak menimbulkan isu sensitif. Dan yang kelima, memilih rangkaian lingkungan sahabat yang baik, kerana bila kita dikelilingi oleh sahabat yang baik, kita dapat mengurangkan berlakunya kemungkaran serta kita dapat mengelak sahabat yang boleh mendorong kita daripada kegiatan lain, penyalahgunaan pengaruh dan media sosial baru. Dan dengan itu saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.